Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran 7 di bawah tajuk kesantunan dakwah Rasulullah SAW. Okey, pada sesi pengajaran yang lepas, Ustazah telah minta awak untuk membaca dan merekodkan bacaan awak daripada surah Ali Imran ayat 159. Okey, pada hari ini kita akan lihat intisari ayat, iaitu ayat dan juga maksudnya. Okey, mari kita lihat bersama-sama intisari ayat. Okey, yang pertama, fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad. Okey, ayat ini menunjukkan bahawa dengan adanya rahmat Allah ini, maka Allah memberikan sambungannya, lintalahum, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, iaitu para sahabat dan juga pengikutmu. Okey, ada hubung kait di antara baris pertama ini dan juga baris yang kedua, di mana kita nak nyatakan bahawa dengan adanya rahmat Allah ini, maka menyebabkan Rasulullah itu bersikap lemah lembut kepada para sahabat dan pengikutnya. Lemah lembut ketika bila? Ketika Rasulullah berdakwah kepada para sahabat dan juga pengikutnya. Lemah lembut ini kita boleh katakan, kita boleh bicarakan dari aspek kata-kata, tingkah laku. Okey, so dengan adanya sikap lemah lembut ini, maka para sahabat dan juga para pengikut Nabi Muhammad SAW menjadi taat dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Maksudnya Rasulullah perintahkan untuk kita beriman kepada Allah, maka para sahabat dan juga pengikutnya itu boleh menjadi taat menurut perintah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok yang baris yang ketiga. Walau kunta fazan walizal qalbi, dan kalaulah engkau bersifat kasar, lagi keras hati. Sambungannya, tentulah mereka lari daripada dari kelilingmu. Okey, ayat ini menjelaskan tentang sikap dakwah. Sekiranya dakwah itu bersikap kasar, dakwah itu bersikap ganas, dakwah itu bersifat angkuh, keras hati, sombong, maka sudah tentulah tiada sesiapa pun yang akan menjadi pengikut kepada dakwah kita, menyebabkan tiada orang yang akan mengikut apa yang kita serukan. Maka dalam ayat ini menjelaskan tentang mereka akan lari. Okey, kita sambung muka surat 40. Okey, seterusnya menceritakan tentang, oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah ampun bagi mereka. Okey, dalam ayat ini menceritakan bahawa Rasulullah, sifat dakwah Rasulullah ini adalah memaafkan mereka-mereka yang membuat kesalahan kepada Rasulullah. Okey, dan Rasulullah juga memohon ampun. Maknanya bukan pesalah itu yang memohon ampun, tetapi Rasulullah yang memohon ampun bagi pihak mereka. Kita boleh kaitkan sifat memohon ampun ini dengan sifat ihsan, iaitu kita sentiasa merasa untuk berbuat baiklah. Okey, seterusnya yang ke-6, serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan seperti urusan peperangan dan keduniaan, urusan itu bermesyuarat. Okey, bermesyuarat ini bermaksud kita berkumpul untuk membincangkan sesuatu isu sehingga mendapat kata sepakat. Apakah kelebihan-kelebihan kalau kita bermesyuarat? Antaranya kita dapat membuat keputusan dengan baik. Antara kelebihan bermesyuarat ni, apa kelebihan dia? Kita dapat buat keputusan dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Di samping itu juga kita boleh buat kita boleh menutup kekurangan antara ahli jemaah mesyuarat kita tu. Contoh, kalau seseorang tu bagi idea kurang bernas, kita boleh tutup dengan kesimpulan keputusan yang bernas tadi. Selain itu juga, bila kita bermesyuarat ni, kita dapat banyak idea. So kita boleh menerangkan, menajamkan akal fikiran kita, kerana kita dapat banyak idea daripada setiap individu yang bermesyuarat tadi. Okey, seterusnya
Selain daripada peperangan, keduniaan, ada banyak lagi lah contoh-contoh lain. Contohnya dalam bidang mesyuarat, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kemasyarakatan, contohlah. Okey, yang seterusnya, kemudian apabila engkau telah berazam, ini sesudah bermesyuarat untuk membuat keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Okey, maksudnya bila kita bermesyuarat tadi, kita dah dapat satu kata putus, maka kita tetap teguh dengan keputusan yang kita telah buat, dan kita bertawakal. Maknanya kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Apa yang bermaksud dengan tawakal ni? Kita menyerahkan segala-galanya, kita menyerahkan keputusan kita tu sebulat-bulatnya kepada Allah. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan, hanya Allah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sesuatu itu. Di sini terbukti bahawa kita sebagai manusia, kita tidak mempunyai kuasa kita terbatas. Okey, seterusnya yang terakhir, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Okey, ini intisari ayat secara langsung lah. Okey, sebenarnya dalam kisah ini, dalam ayat ini ingin menceritakan tentang apakah contoh-contoh sifat yang ada ketika Rasulullah berdakwah. Antaranya yang Ustazah telah jelaskan tadi adalah dengan sifat lemah lembut. Sama ada Rasulullah menggunakan tutur kata yang baik ataupun intonasi suara lah, intonasi suara yang lemah lembut. Okey, itu antara contoh. Contoh lain, sifat lain Rasulullah adalah seperti yang saya telah jelaskan tadi. Yang kedua adalah pemaaf, di mana Rasulullah sentiasa memaafkan penduduk Kota Mekah yang pernah mencaci, menghina, mencederakan. Kalau kita pernah dengar kisah-kisah tentang Rasulullah diberi makan limau yang masam, Rasulullah dibaling dengan najis unta, dan bermacam-macam lagi lah. Okey, yang ketiga, sifat dakwah Rasulullah juga, beliau memohon keampunan untuk orang lain. Maksudnya Rasulullah selalu mendoakan agar umatnya ini sentiasa diampunkan oleh Allah. Walaupun Rasulullah pernah menyakiti walaupun umat-umat dia ni pernah menyakiti Rasulullah. Okey, contohnya boleh tengok dalam contohnya ni, baginda telah tercedera dalam peperangan Uhud. Tapi walaupun tercedera orang buat dia, tetapi baginda tetap memohon keampunan untuk kaum dia. Okey, yang keempat, bermesyuarat, di mana Rasulullah sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang kita peroleh adalah yang terbaik. Begitu juga dalam segala aspek lah. Contohnya dalam aspek kita memilih ketua. Contoh, awak memilih ketua kelas, awak juga perlu berbincang supaya dapat memilih calon yang paling terbaik. Okey. Contoh kat sini, Rasulullah menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit semasa peperangan Khandaq. Ini contoh hasil daripada keputusan mesyuarat. Okey, dan yang terakhir, sifat Rasulullah ketika berdakwah adalah baginda sentiasa berazam dan bertawakal kepada Allah. Contohnya, baginda bertegas untuk menuju ke medan Uhud setelah bermesyuarat kepada para sahabat. Okey, boleh tengok dalam hadis inilah. Okey, itu adalah contoh-contoh sifat dakwah Rasulullah yang boleh kita contohi. Okey, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.